Saya bawakan sedikit apa yang kita baca hari ini berkenaan dengan kenyataan Ustaz Rozaimi. Kenyataan Ustaz Rozaimi yang hari ini menemplak PAS apabila menggunakan menunggang agama. Ustaz Rozaimi seorang academician, pakar hadis. Saya follow dia ni lama ni. Muda lagi Ustaz ni, muda daripada saya, tapi saya kagum dengan ilmu dia lah. Tak setuju pendapat tu normal. Ada pendapat saya tak setuju dengan dia, tetapi majoriti pendapat dia saya setujulah. Tetapi ada kita tak sependapat, itu normal, itu biasa. Itu adat berilmu adalah kita tak akan setuju dengan semua pendapat. Tetapi sekurang-kurangnya kita beradab dan orang kata apa, berakal dalam kita menerima atau menolak satu-satu pendapat. Okey, balik kepada cerita ni. Dia kata tungganglah welfare, jangan tunggang agama, kata Ustaz Rozaimi. Rektor Kolej Universiti Islam Perlis Rozami Ramli hari ini tampil mengulas secara sinis pandangan diberi anggota Jawatan Kuasa Dewan Ulama PAS Muhammad Senik berhubung isu kerjasama politik antara parti itu. Rozami menyifatkan kenyataan Muhammad itu tidak mengejutkan sama sekali apabila dia melihat perkembangan terbaru dari kenyataan politik berhubung dengan PAS dengan UMNO. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sebelum ini Muhtar Senik ni dia kata bahawa hubungan gabungan di antara PAS dengan UMNO ni mendapat berkat daripada malaikat di langit. Ustaz Rozaimi ni dia tidak komen daripada aspek politik. Okey, saya respect daripada aspek itu. Maksudnya dia bukan mengulas daripada aspek politik. Namun apabila seseorang memetik tentang agama, bila seseorang menggunakan agama sewenang-wenangnya untuk justifikasi politik mereka, maka di situ ustaz akan campur tangan. Ustaz Rozaimi akan campur tangan, akan bersuara. Jadi ramai orang salah faham bila dia bersuara, dia penyokong PH. Dia ada juga dia komen dan dia kritik kenyataan-kenyataan daripada Pakatan Harapan. Kita okey, kita terima. Dia nak kritik, kita terima, kita boleh balas balik dengan kritikan. Itu tak ada masalah. Apa yang berlaku apabila PAS menggunakan hujah? Dia gunakan hujah bahawa gabungan di antara PAS dan UMNO ni sebelum ini punya kenyataan bahawa itu adalah satu gabungan yang mendapat keberkatan daripada malaikat di langit, dia kata. Kemudian dia kata, jadi Rozaimi kata, kalau you all nak berpolitik pun, janganlah gunakan benda yang gaib. Malaikat ni benda yang gaib. Kan, jangan gunakan hujah benda yang gaib, benda yang tak nampak di mata. Kan, jangan guna malaikat, jangan guna nabi, jangan guna Tuhan untuk kita nak menjustifikasikan perbuatan ataupun tindakan politik kita. Dan benar seperti dakwaan beliau hari ini, apabila kita melihat akhirnya apa yang berlaku hari ini, PAS bengang dengan apa yang berlaku hari ini. PAS bengang dengan kenyataan daripada UMNO dan mengatakan, Muhtar Senik pun dia kata, tiada pawang mampu rawat UMNO kecuali kekalahan. Tak ada pawang mampu rawat UMNO kecuali kekalahan. Seorang ulama PAS menyifatkan UMNO kini kelihatan sangat gairah untuk kembali berkuasa secara bersendirian sebalik hubungan yang dicalin mereka dalam mufakat nasional dahulu. Jangan lupa PAS, engkau yang tak nak bersama dengan UMNO sebelum ini, engkau yang menolak UMNO bila UMNO berada dalam keadaan lemah, engkau yang menolak UMNO bila UMNO UMNO tidak berkuasa, sebaliknya Muhyiddin Yassin berkuasa, engkau bersama dengan Perikatan Nasional, sedangkan UMNO kata jangan bersama dengan Perikatan Nasional. Kena ingat benda tu. Jadi kalau kau sanggup boleh khianat kerana kuasa, jadi apa yang kau nak pelik dengan benda ini berlaku? Anggota Jawatan Kuasa Dewan Puas Pusat Muhtar Senik berkata kegairahan itu semakin memuncak setelah UMNO berjaya menukar Perdana Menteri daripada Muhyiddin kepada Ismail Sabri dan kemenangan besar mereka dalam PRN Melaka pada November lalu. Kini katanya digerakkan pula cubaan UMNO untuk menguasai Johor dengan mengetepikan PAS. Suara UMNO Kelantan dan Johor menolak kerjasama dengan PAS mula bergema. Sebelum ini gema tersebut disuarakan oleh UMNO Terengganu. Kelihatan yang masih agak sayang kepada mufakat nasional hanyalah UMNO Selangor, Perlis dan Pahang. Negeri lain saya tidak pasti, katanya. Tambahan bekas calon PAS untuk kerusi Parlimen Besar 2012 itu menambah UMNO kembali menunjukkan sikap lama parti berkenaan. Ini gambar ni ada dekat pejabat UMNO. Pada masa sama, Muhtar berkata UMNO bagaikan kacang lupakan kulit apabila mengabaikan hakikat kemenangan parti itu dalam pilihan raya kecil sebelum ini adalah hasil sokongan PAS. UMNO sudah semacam kembali dirasuk sifat asal mereka, iaitu tamakkan kuasa dan rakuskan kerusi. Saya nak bagi tahu sini sikit-sikit dengan PAS ni. UMNO telah membuktikan di Melaka mereka tidak memerlukan PAS untuk menang. Saya kata hari itu, saya ulang balik apa yang saya kata hari itu. Melaka adalah tempat untuk mereka bereksperimentasi tentang ataupun jadi macam satu orang kata apa, ada satu kalau kita buat satu uji kaji, itu dia punya
sampel lah kira. Melaka ni sampel untuk melihat sama ada mereka perlu bekerjasama orang lain atau tidak dan sejauh mana kekuatan mereka. Dan akhirnya apa yang berlaku di Melaka itu telah menunjukkan yang pertama sekali UMNO tidak memerlukan PAS dan tidak memerlukan bersatu. Itu jelas. UMNO tak perlu PAS, UMNO tak perlu bersatu. Itu jelas. Okey. Dan yang kedua, kita lihat bahawa UMNO yakin mereka boleh menang 2/3 dalam pilihan raya kali ini. Saya katakan kenapa mereka boleh menang 2/3. Isu dia selama mana daripada kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan sehinggalah sekarang, Pakatan Harapan gagal untuk mengembalikan, untuk memulihkan imej Pakatan Harapan yang telah dirosakkan oleh Mahathir dan juga Bersatu. Okey, sebaliknya mereka masih lagi bercerita-cerita tentang kegagalan tersebut. Masih lagi bercerita-cerita tentang mewahnya dan sedapnya hidup di atas menjadi menjadi menteri sehingga sanggup nak bekerjasama dengan sesiapa sahaja. Termasuklah kemah-kemah besar daripada orang yang pernah mengkhianati mereka. Malam ni saya sebut tuan-tuan dan juga bercerita pula nak bekerjasama dengan orang ini, orang itu demi kerana nak kembali berkuasa. Sepatutnya tempoh masa ini kita gunakan untuk kita nak kembalikan imej kita. Kita nak betul. Bagi saya, kalau saya lah memegang tampuk pemerintahan, tampuk kuasa Pakatan Harapan, saya akan buat macam ni. Yang pertama, saya akan tukar warna logo daripada merah kepada warna lain. Saya akan tukar kepada biru muda, for example. Biru muda dan merah. Atau biru muda biru muda, oranye dan juga merah campuran. Kita buat macam tu. Itu yang pertama. Dan kita gabungkan supaya kita brandkan balik supaya kita nampak kerjasama tersebut. Kemudian kita kena nampakkan bahawa Pakatan Harapan ini bekerjasama. Nampak dan jelas di dalam Melaka dan juga di Sarawak, PRN Melaka dan Sarawak. Tampak kita tidak dilihat sebagai parti yang bekerjasama sebagai satu wadah, satu platform untuk bergerak ke hadapan. And the same thing is seen sekarang ini dekat Johor, seolah-olah sedemikian signal yang kita hantarkan kepada kerajaan negeri Johor, kepada pengundi di Johor. Kalau kita kaji balik penyebab utama kenapa kita kalah di Melaka dan juga di Sarawak, ini bukan sebab Iswardi Moni, Rafizi Ramli ataupun Norman Raduan. Dia sebab rendahnya pengundi bangsa bukan Melayu yang turun mengundi, dan yang turun mengundi pun rendahnya yang mengundi Pakatan Harapan. Jadi kita kena lihat balik dan terbukti. Contohnya di Sarawak sendiri, bagaimana kawasan bandar yang predominantly-nya adalah kawasan yang biasanya dimenangi oleh DAP, tinggal hanya 2 kerusi DAP di Sarawak. Jadi sekarang ini kita ada 14 kerusi DAP di Johor. Berapa kerusi DAP yang dia rasa boleh menang kali ini? Berapa kerusi DAP yang rasanya boleh menang kali ini?